Okey, saya Lai Hing Yong. Saya akan terangkan pendahuluan cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia pada zaman milenial dan isi satu. Okey, kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial. Ini kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pantas dan sukar dikawal. Sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi, dan lain-lain. Kebersatuan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi positif dan dalam peningkatan pendapat negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbang pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar, dan kesihatan masyarakat. Pada dekad awal kemerdekaan berlaku share power state, ya. Namun, setelah pelaksanaan darab dasar ekonomi baru, Malaysia telah mencapai pentambahan ekonomi yang baik dan menjadi pemungkin pada share prosperity ini yang terangkup di dalamnya kesepakatan nasional. Perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi telah membawa cabaran dan penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. So, saya akan terangkan isi satu. Isi satu adalah kepimpinan negara yang lemah. Kepimpinan negara yang lemah akan kurang memahamkan tentang peranan sebenar untuk mencapai keharmonian dan persatuan. Keharmonian dan persatuan ini adalah sangat penting kerana kepentingan persatuan kepada Malaysia akan memajukan ekonomi negara dan keamanan negara dipentingkan dan lain-lain. Yang seterusnya adalah pemimpinan negara yang lemah akan kurang idea dan strategi seorang pemimpin untuk melaksanakan etika dan peradaban di Malaysia. So, ini adalah sangat penting. Okay. So, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Daniel Haikal bin Azmi. Nombor pendaftaran saya 06DEP20F1038. Sekarang saya akan menerangkan cabaran yang seterusnya, iaitu peranan institusi keluarga. Keluarga merupakan komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna. Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Di dalam Islam, tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Walau bagaimanapun, dalam memastikan kejayaan institusi ini, kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. Sebagai suami, peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Bukan itu sahaja, sebagai seorang ayah, beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. Bagi ibu pula, tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih, sayang dan hormat menghormati. Mungkin perkara ini bagi setengah individu yang bergelar ibu dan bapa sudah terlalu arif dan tidak perlu untuk dibahaskan lagi. Seterusnya, saya akan menerangkan cabaran yang ketiga, iaitu pengaruh media massa. Secara umumnya, masyarakat telah mengetahui sepintas lalu tentang gejala sosial atau masalah-masalah keruntuhan akhlak
yang sedang wujud dalam umat Islam di negara ini. Walaupun gejala sosial ini wujud juga di kalangan masyarakat bukan Islam, tetapi apa yang lebih menonjol ialah permasalahan di dalam kalangan umat Islam. Permasalahan ini tidak boleh dikesampingkan begitu saja dan perlu dihadapi dan ditangani oleh masyarakat Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Hampir setiap hari, kita juga dilaporkan oleh media dengan permasalahan sosial yang biasa berlaku seperti rogol, lari rumah, seks bebas, sumbang mahram, dadah, ponteng, dera dan kes pukul. Isu gejala sosial telah mendapat perhatian dan reaksi dari pelbagai pihak, khususnya pihak kerajaan, parti-parti politik, NGO dan juga badan-badan sukarela. Permasalahan ini wujud apabila suasana yang tidak bermoral dan berakhlak wujud dalam pelbagai aspek kehidupan dan dalam lapisan masyarakat, bermula dari hubungan dan pergaulan dalam keluarga, masyarakat hinggalah kepada aspek kepercayaan dan pegangan hidup. Gejala sosial ini tidak terbatas kepada satu golongan atau lapisan masyarakat sahaja, tetapi ianya berlaku di semua peringkat masyarakat seperti golongan muda, tua, kaya, miskin, berpendidikan tinggi, tiada pendidikan dan juga yang mempunyai pendidikan agama. Saya Muhammad Fathur Rahman. Saya ingin terangkan tentang tajuk yang terakhir, iaitu tiada singkap tanggungjawab terhadap diri sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri merujuk kepada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Tanggungjawab seseorang kepada dirinya sendiri terbahagi kepada dua aspek, iaitu lahiriah dan batiniah. Dari segi aspek lahiriah, seseorang itu harus berusaha untuk mempertingkatkan kemampuan dirinya, termasuklah ilmu, kesihatan diri dan maruah diri. Seterusnya, dari segi aspek batiniah pula, jiwa seseorang itu perlu diisi dengan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan seperti penghayatan kepada agama dan semangat cintakan negara. Tanggungjawab terhadap diri sendiri yang terakhir adalah kita perlulah menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar diri kita tenang dan aman, damai. Kelestarian, etika dan peradaban adalah sesuatu yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila-bila pun. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun dahulu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang panjang. Namun percayalah, Malaysia yang memiliki ramuan dan keunikan tersendiri ke arah itu dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat murni ini. Sekian dari kumpulan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.